Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, teka-teki. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Trademark kena cakap dulu. Okey, teka-teki tentang siapakah yang akan menjadi Menteri Besar Selangor masih lagi menguasai perbahasan-perbahasan di ruangan-ruangan perbahasan di semua media sosial. Besok Menteri Besar akan dijangka mengangkat sumpah. Walaupun begitu, ada berita terbaru berkenaan dengan Menteri Besar Selangor ini. Okey, sebagaimana dijanji, Amiruddin sepatutnya dikekalkan untuk menerajui Selangor. Saya setuju. Menjelang angkat sumpah Menteri Besar Selangor yang dijangka akan dibuat pada Jumaat ini, tiba-tiba saja sejak semalam berlegar kabar angin yang mengatakan bahawa Amiruddin Syari belum pasti dikekalkan bagi jawatan tersebut. Perkabaran itu mengatakan antara sebab Amiruddin tidak dikekalkan ialah kerana PKR dan PH yang diterajuinya telah gagal menyumbang jumlah kerusi yang signifikan bagi mengekalkan penguasaan majoriti 2/3 di Selangor. Nama yang paling disebut untuk menggantikan Amiruddin ialah Dr. Fahmi Ngah, Adun Baru Setia yang pertama kali bertanding dalam pilihan raya pada kali ini. Juga disebut-sebut dalam banyak perbualan politik bahawa Dr. Fahmi Ngah ini dikatakan dikehendaki oleh Anwar Ibrahim sebagai Menteri Besar. Dalam hal ini, saya sama sekali tidak terperanjat dengan kabar angin mengenai Dr. Fahmi itu. Ini kerana saya sudah mendengar sejak kira-kira 5 bulan lagi tentang nama beliau sebagai bakal Menteri Besar Selangor itu. Malah saya telah bercakap dengan beberapa orang mengenainya. Perkabaran itu muncul bila seorang pemimpin PKR Selangor ketika saya naik kereta dengannya untuk solat Jumaat. Pada waktu itu lagi beliau sudah memberitahu saya tentang perkara tersebut. Dr. Fahmi yang merupakan adalah pengarah Institut Penyelidikan Selangor, sebuah badan pemikir untuk kerajaan negeri serta pernah berkhidmat dengan Anwar Ibrahim semasa Presiden PKR itu menjadi penasihat ekonomi untuk negeri Selangor, dikatakan menjadi pilihan untuk ditonjolkan kerana banyak bakat kepimpinan yang dimilikinya. Soalnya, wajarkah Amiruddin ditukarkan? Memang menamakan calon menteri besar adalah hak kepimpinan mana-mana parti yang berjaya memenangi kerusi majoriti dan ini tidak terkecuali untuk negeri Selangor. Tetapi Amiruddin tiada dosa besar yang menyebabkannya tak perlu untuk dicantas serta-merta. Lagipun kegagalan memperolehi majoriti 2/3 bukan suatu yang hangat, suatu isu yang hangat sangat. Satu isu yang sangat jika dilihat bagaimana gairahnya seluruh pemimpin utama PN datang menggempur untuk menawan negeri tersebut. Dengan sengarangan yang begitu hebat, berjaya memimpin untuk PH terus kekal dan tidak tumbang di Selangor sudah pun boleh dikira sebagai satu kejayaan buat Amiruddin. Kegagalan memperolehi majoriti 2/3 tidak harus dilihat sebagai kegagalan Amiruddin seorang diri. Sebaliknya, ia mestilah dianggap sebagai beban yang perlu dipikul secara bersama oleh semua kepimpinan parti untuk diperbaiki dan dilonjakkan lagi prestasi dalam pilihan raya yang seterusnya. Sejak menerajui Selangor bermula 2018, Selangor boleh dikatakan aman, tenang dan tiada isu-isu besar yang melanda ketika di tangan Amiruddin. Selain itu, beliau juga disenangi oleh semua lapisan masyarakat, daripada singgasana istana sehingga rakyat biasa di kampung serta desa. Ditambah dengan kedudukan sebagai naib Presiden PKR, keberadaannya di negeri Selangor, terpenting dan termaju seperti Selangor ini, amatlah sesuai sekali. Pun begitu jika Anwar tetap juga ingin meletakkan calon baru bagi mengisi kerusi Menteri Besar Selangor, proses itu sebaiknya dilakukan sekurang-kurangnya pada 1/3 penggal yang akan datang. Yang ada sekarang ini, menukar Menteri Besar secara mendadak hanya mencetuskan polemik dan perbalahan yang tidak perlu dalam PKR. Maknanya, sebagaimana dijanji oleh Anwar sendiri dalam kempen PRN baru-baru ini untuk mengekalkan Amiruddin, beliau mesti terus dikekalkan sebagai Menteri Besar Selangor buat ketika ini. Setelah setahun atau setahun setengah beliau memegang jawatan itu bersama
Di ketika yang sama, Dr. Fahmi diberi jawatan Exco terlebih dahulu untuk beliau memahami selok-belok pentadbiran dan bercampur dengan pegawai-pegawai kanan kerajaan. Ketika itu barulah proses peralihan itu nampak cantik untuk dilakukan. Amiruddin pula sesuai dengan pengalaman dan kedudukannya sebagai naib presiden PKR, sewajarnya dibawa ke pusat untuk mengemudi mana-mana kementerian yang selama ini dilihat lemah dan kurang berfungsi. Agak-agak kementerian mana yang paling sesuai untuk Amiruddin? Ditulis oleh Sahabuddin Husin 16 Ogos 2023. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Selepas saja PRN baru-baru ini yang menunjukkan bahawa UMNO kalah teruk, UMNO kalah teruk dan juga Barisan Nasional juga turut kalah teruk, telah bertanding lebih 100 kerusi, hanya menang tak sampai 20. Akhirnya seorang pemimpin UMNO muncul memberikan pendapat beliau tentang keadaan UMNO sekarang ini. Tok Nan kata UMNO sudah hendak bungkus, suara rakyat terbanyak. Itu kata Tok Nan. Bekas pemimpin UMNO Tan Sri Adnan Yaakob tidak peduli jika ada pihak yang marah terhadap kenyataannya yang mendakwa UMNO sudah hendak bungkus yang tular baru-baru ini. Bekas Menteri Besar Pahang selama 19 tahun itu, yang mana beliau adalah orang kuat UMNO. Selama 19 tahun Pahang menjadi kubu kuat Barisan Nasional yang hampir mustahil nak tumbang di Pahang. Tiba-tiba membuat satu kenyataan yang membuat ramai orang memang tak puas hati, kerana dia kata UMNO sudah hendak bungkus. Wow, adakah UMNO akan bubar? Adakah UMNO akan bungkus betul-betul? Apa yang katanya, apa yang kata laporan ini, bekas Menteri Besar Pahang selama 19 tahun itu bertegas, apa yang dinyatakannya merupakan suara kebanyakan rakyat. Katanya, saya menjadi wakil rakyat selama 8 panggal. Ini semua takdir Allah belaka. Arwah ayah saya pernah menjadi ketua UMNO Cawangan, ketua penerangan UMNO bahagian, dan setiausaha UMNO bahagian. Tanya, alhamdulillah saya terdedah awal kepada politik UMNO sejak kecil, katanya. Apa yang saya sebutkan dalam video itu adalah suara terbanyak rakyat. Kalau ada yang marah dan ada yang suka, ia bukan urusan saya, katanya. Tambahnya lagi, saya anggap ia ada hikmahnya. Para ulama pernah berkata, katanya, tidak bergerak sebutir zarah melainkan dengan izin Allah. Itu kata Adnan dalam satu pesanan WhatsApp yang telah dilihat oleh Malaysia Gazette. Media pada hari ini telah melaporkan bahawa Adnan menyertai bekas kepimpinan UMNO yang menggambarkan prestasi parti itu kian menjunang susulan kekalahan teruk pada pilihan raya negeri PRN yang lalu. Dalam satu video yang berdurasi 25 saat yang tular semalam, beliau yang dikenali sebagai Tok Nan beliau mengatakan, UMNO pun dah nak bungkus dah, bungkus lipat. Banyak ceritanya. Menurut Adnan, dialog ringkas itu dikeluarkan ketika beliau terserempak dengan pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin di Kompleks Mahkamah Jalan Duta Semalam. Katanya, saya ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengikuti perbicaraan 1MDB, Datuk Seri Najib. Sebagai chambering student process cross-examination ini sangat penting. Tengah hari saya keluar untuk ke Bangsar, ada temu janji. Semasa keluar, Tan Sri Muhyiddin Yassin juga keluar dari Mahkamah Tinggi. Satu lagi, selesai kes defamation suit beliau terhadap Datuk Puat Zulkarsi. Saya bersalaman dengan Tan Sri Muhyiddin. Saya kata pada beliau, UMNO ni bungkus dah, bungkus lipat. Ia bukan kenyataan akhbar, tetapi dicuri rakam dan direkod oleh petugas media, jelasnya kepada satu kumpulan WhatsApp. Adnan turut menjelaskan beliau telah terdedah pada UMNO ketika berumur 9 tahun dan turut membantu dalam kempen pilihan raya umum pada 1964. Semasa berumur 14 tahun, antara tugas termasuk membawa alat kempen dan mengepam lampu gasolin.
Beliau menjadi ahli UMNO semasa berumur 19 tahun dan dipilih sebagai wakil rakyat semasa berumur 36 tahun dan menjadi ketua bahagian semasa 37 tahun. Pada usia 40 tahun, beliau menjadi ahli Exco Kerajaan Negeri Pahang dan dilantik sebagai Menteri Besar semasa beliau berusia 49 tahun. Beliau akhirnya bersara sebagai Menteri Besar semasa berusia 68 tahun dan bersara sebagai wakil rakyat pada usia 72 tahun. Pada PRN yang lalu, UMNO hanya menang 19 kerusi daripada 108 yang ditandingi. Berita ini daripada malaysiagazette.com bertarikh 16 Ogos 2023 dengan tajuk UMNO sudah hendak bungkus suara rakyat terbanyak, kata Tok Nan. Kita jumpa lagi. Bye-bye.